Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar satu Abu Dawud? Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran untuk kali ini, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua pelajar satu Abu Daud dalam keadaan sihat dan pastikan tetap jaga diri sebab kita sekarang ini berhadapan dengan COVID-19. Ya, mudah-mudahan doakan juga supaya penyakit ini cepat hilang daripada dunia ini dan kita kembali hidup seperti biasa. Baik, pelajar-pelajar yang dikasihi semua, hari ini kita akan belajar tajuk baru dalam bidang sirah, iaitu pelajaran yang ke-26. Tajuknya adalah keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin ni kita tahu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang ketiga adalah Sayyidina Utsman Ibn Affan. Dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jom kita tengok yang pertama ini adalah riwayat hidup Khulafa Ar-Rashidin. Kita tengok satu persatu. Okay. Ini adalah peta ya. Empayar Islam pada zaman Rasulullah cuma berada di Arab Saudi. Tapi empayar Islam berkembang selepas kewafatan Rasulullah, berkembang pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin sampai masuk pergi ke Mesir, Syria, Armenia, Parsi, ya, berkembang. Bukan setakat berada di kawasan tanah Arab. Baik. Sebelum kita tengok riwayat hidupnya, kita tengok dulu ni yang pertama. Khulafa Ar-Rashidin ialah gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memegang jawatan pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah seperti saya katakan tadi, ada 4 kan? Keempat orang. Pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Talib. Khulafa Ar-Rashidin merupakan golongan yang terpilih untuk menyambung gagasan dan kepimpinan Rasulullah. Antara keistimewaan mereka termasuklah sentiasa berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu hidup baginda, selain mempunyai hubungan kerabat dengan baginda. Corak pemerintahan mereka ini berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta meniti beratkan konsep syura yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintahan mereka yang berpusat di Madinah mengambil masa selama lebih kurang 29 tahun. Okey, pemerintahan asasnya adalah berada di Madinah Al-Munawwarah. Berapa lama? Selama 29 tahun pemerintahan mereka. Campur mereka empat-empat sekali lah. Baik, yang pertama kita lihat riwayat hidup ataupun biodata Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Baiklah, nama Abu Bakar As-Siddiq, nama penuhnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'di bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab. Yang panjang, nama orang Arab memang gitu, bin. Okey. Tempat kelahiran Abu Bakar As-Siddiq adalah di Mekah Al-Mukarramah. Tahun kelahirannya tahun 572 Masihi, 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya apa? Keturunan Abu Bakar As-Siddiq adalah Bani Taimi ataupun Quraisy, bangsa Quraisy. Nama ibunya adalah Ummul Khair Salmah binti Sakhra. Gelarannya Atik. Kenapa gelarannya Atik? Apa maksudnya? Bebas daripada api neraka. Dan As-Siddiq, ada 2 gelarannya. As-Siddiq adalah orang yang paling benar dalam kata-katanya. Okey? Yang membenarkan kata-kata Nabi dan juga jujurlah As-Siddiq. Ya.
Jadi gelaran Sayyidina Abu Bakar ada dua. Pertama Atiq, yang kedua adalah As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Beliau dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Baik. Itu khalifah yang pertama. Sekarang kita tengok pula khalifah yang kedua, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nama penuh Sayyidina Umar adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Itu nama penuhnya. Tempat dilahirkan sama juga seperti Abu Bakar, iaitu di Mekah Al-Mukarramah. Tahun kelahirannya pada tahun 584 Masihi, 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia muda 13 tahun daripada Rasulullah. Abu Bakar tadi 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Keturunan Umar apa? Bani Adi. Bangsa Quraisy juga tapi daripada keturunan Bani Adi. Nama ibunya adalah Hantama binti Hashim. Itu nama ibunya. Dan gelaran yang diberikan oleh kepada Sayyidina Umar adalah Al-Faruq, yaitu pemisah antara hak dengan batil. Ya. Sayyidina Umar meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun juga akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Farisi, hamba kepada Al-Mughairah bin Syu'bah. Beliau dimakamkan juga bersebelahan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau tadi Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pada usianya 63 tahun, tapi tidak diceritakan sebab apa meninggal dunia. Tapi Sayyidina Umar meninggal dunia sebab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini adalah hamba kepada Al-Mughirah. Ya. Dan mereka berdua ini sama-sama dimakamkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Nama penuhnya adalah Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdu Syamsin bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Memang panjang ya nama Sayyidina Utsman. Okay. Tempat kelahirannya Mekah Al-Mukarramah juga. Tahun kelahirannya pada tahun 576 Masihi. Berketurunan Bani Umayyah, bangsa Quraisy. Nama ibunya Arwa bin Quraiz. Gelarannya Zunnurain. Yang memiliki dua cahaya kerana beliau berkahwin dengan dua puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Okey. Apa sebab meninggal dunia? Okey, Sayyidina Utsman meninggal dunia pada tahun 35 Hijrah pada usia 80 tahun kerana dibunuh oleh pemberontak dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Jadi ini Sayyidina Utsman berkeluargalah kiranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan menantu kepada Rasulullah kerana Sayyidina Utsman berkahwin dengan dua puteri Rasulullah, iaitu Ummu Kalsum dan juga yang kedua adalah Ruqayyah. Khalifah yang keempat, selepas kewafatan Sayyidina Utsman, maka dipilih Sayyidina Ali sebagai khalifah, pemerintah pengganti. Jadi, nama penuh Sayyidina Ali adalah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Okay. Tempat kelahirannya juga di Mekah. Tahun kelahirannya tahun ke-599 Masihi, berketurunan Bani Hashim Quraisy. Nama ibunya Fatimah binti As'ad. Gelarannya Abu Turab. Apa maksud Abu Turab? Bapa si tanah. Okay. Sewaktu kecil, beliau diambil sebagai anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ini merupakan anak angkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahwin dengan Fatimah Az-Zahra, puteri Rasulullah.
Sayyidina Ali juga berkahwin dengan anak Rasulullah. Bukan setakat Sayyidina Utsman, tapi Sayyidina Ali juga berkahwin dengan anak Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Syahid kerana ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Okey, itu biodata. Keempat-empat Khulafa Ar-Rashidin. Ya, kita tengok apa pula sifat-sifat peribadi khalifah ni, keempat-empat khalifah. Abu Bakar As-Siddiq seorang sahabat yang sangat pemurah. Contohnya beliau membeli dan memerdekakan setiap hamba yang disiksa. Seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Sifat beliau yang pemurah ini telah mendapat pujian Rasulullah SAW dengan sabda baginda, saya tidak tahu adakah masih orang yang melebihi Abu Bakar dari segi kemurahan hatinya. Ini pertama, sifat peribadi Abu Bakar yang pertama adalah dia seorang yang pemurah. Bila Sayyidina Abu Bakar melihat ada hamba yang disiksa oleh tuannya, maka Sayyidina Abu Bakar akan membebaskan, akan membeli hamba-hamba ini. Seperti Bilal bin Rabah dan juga Ammar bin Yasir. Sifat yang kedua adalah Abu Bakar ini adalah seorang yang berani. Keberanian beliau dapat dilihat ketika beliau selalu membela Rasulullah SAW yang cuba dibunuh oleh kaum baginda semasa di Mekah. Kalau Rasulullah diancam, diugut, mau dibunuh oleh bangsanya sendiri, mau dibunuh oleh kaumnya sendiri, kaum Rasulullah sendiri, apa yang dibuat oleh Abu Bakar? Abu Bakar akan berada di depan, menjadi frontliner. Berada di barisan hadapan membela Rasulullah, menjaga Rasulullah. Itu yang kedua, Sayyidina Abu Bakar adalah seorang yang sangat berani. Yang ketiga, Abu Bakar adalah seorang yang hartawan, yang dermawan, dan banyak membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Seterusnya, Sayyidina Abu Bakar merupakan seorang yang cinta akan kebenaran, serta mempunyai semangat setia kawan yang tinggi. Dan yang terakhir, Sayyidina Abu Bakar merupakan seorang yang lembut hatinya dan mudah menangis, terutama ketika membaca Al-Quran. Ini baru kita tengok dia punya sifat-sifatnya ya. Belum kita tengok sumbangannya lagi. Baru kita baca sifatnya sejak kita sudah rasa hebatnya Sayyidina Abu Bakar ini. Baik, selepas Abu Bakar, kita tengok pula sifat peribadinya Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua. Yang pertama, sifatnya adalah seorang yang berperwatakan keras, suka beradu kekuatan dan semangat cekap menunggang kuda. Ini pertama, dia punya sifat peribadinya Sayyidina Umar. Tadi Abu Bakar orang yang lemah lembut, orang yang akan dermawan, orang yang orang bilang sedap mata memandang. Tapi bila kita tengok Sayyidina Umar Al-Khattab berbeza pula karakternya, perwatakannya. Sayyidina Umar Al-Khattab ini adalah seorang yang ganas. Ganas. Orang memang akan takut dengan Sayyidina Umar. Lepas itu, suka beradu kekuatan. Suka suka mengajak orang bergaduh lah, bertumbuk. Dan juga Sayyidina Umar ini adalah sangat pandai, cekap dia menunggang kuda. Sayyidina Umar juga merupakan seorang sahabat yang sangat berani. Contohnya, beliau berhijrah pada waktu siang dan secara terang-terangan. Dia berani. Orang lain pada waktu itu, orang bilang bertapuk-tapuk kalau mau pergi hijrah kan. Takut nanti kena tangkap, kena culik. Tapi Sayyidina Umar tidak. Sayyidina Umar terang-terang lagi tu di bawah matahari tu berjalan. Di depan orang, mau berhijrah. Sebab orang pun takut sama dia. Sebab dia tu terlampau ganas, dia terlampau keras. Jadi orang pun takut sama dia. Jadi peduli apa dia? Dia jalan saja begitu. Yang ketiga, Umar Al-Khattab ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sehingga banyak pendapat beliau yang bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bijak otaknya ya. Dan yang terakhir,
Umar Al-Khattab adalah seorang yang berpengetahuan tinggi serta cukup agamanya. Kalau dulu Sayyidina Umar adalah orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu bertukar menjadi orang yang paling teguh mempertahankan agama Islam. Baik, kita lihat pula khalifah yang ketiga, iaitu Utsman bin Affan. Apakah sifat-sifat peribadi Sayyidina Utsman? Yang pertama adalah terkenal sebagai seorang yang sangat pemalu dan lemah lembut. Sayyidina Utsman ni dikenali sebagai orang yang sangat pemalu. Malu-malu jumpa sama orang. Lepas tu setiap perwatakannya, setiap kata-katanya, tutur katanya ini sangat lemah lembut. Orang tak terasa bah. Orang tak sakit hati bila berjumpa dengan Sayyidina Utsman. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, tidakkah engkau malu kepada lelaki yang malaikat sendiri malu kepadanya? Subhanallah. Lemah lembutnya Sayyidina Utsman, pemalunya Sayyidina Utsman ini sampai malaikat sendiri pun berasa malu kepada Sayyidina Utsman ini. Dengan sebab perwatakannya begitulah. Yang kedua, Sayyidina Utsman terkenal dengan sifat dermawan dan pemurah. Buktinya beliau banyak menderma untuk perang Tabuk, membeli perigi Raumah untuk kegunaan umat Islam, menderma 1000 ekor unta dengan muatan kepada umat Islam yang susah. Dan yang terakhir adalah Sayyidina Utsman suka membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan, khususnya kepada kaum keluarga dan sanak saudara terdekat. Itu sifatnya Sayyidina Utsman. Dan yang terakhir, kita lihat pula khalifah yang keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini pula merupakan panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Contohnya dalam perang Khandaq, beliau telah berlawan lawan satu dengan pahlawan Quraisy yang lebih berpengalaman, yaitu Amr bin Wid Al-Amir, dan berjaya menewaskannya. Seorang panglima perang mesti akan berada di depan, dilantik menjadi ketua untuk memimpin peperangan bagi menegakkan Islam. Yang kedua, Sayyidina Ali ini pandai berpidato, pandai bercakap-cakap, handal bermain pedang, memanah dan menunggang kuda. Bukan setakat dari segi percakapannya dia pandai, bukan setakat dari segi berdakwahnya pandai, tetapi juga pandai, bijak sekali dari segi teknik menggunakan pedang, memanah, menunggang kuda. Sayyidina Ali champion. Yang ketiga, Sayyidina Ali pandai menulis dan membaca, sehingga beliau dilantik menjadi salah seorang penulis wahyu. Dan yang terakhir, Sayyidina Ali sangat pintar dan mahir dalam bidang faraid. Bidang faraid ini adalah maksudnya bidang pengurusan harta. Ya, pengurusan harta. Al-Quran, hukum-hukum syarak, bahasa dan sastra, serta kuat daya ingatan sehingga mampu menghafal seluruh Al-Quran. Itu kehebatan Sayyidina Ali. Baik, kita lihat keempat-empat ini balik. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keempat-empat khalifah ini, Khulafa ar-Rasyidin ini, mempunyai karakter perwatakan yang berbeza. Dan perwatakannya ini melengkapkan pemerintahan mereka. Dia tidak semuanya ganas, daripada khalifah pertama sampai khalifah keempat semuanya ganas, tidak semuanya lemah lembut, tidak semuanya mahir menulis, mahir membaca, tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dan ketidakbolehan mereka inilah mereka menguatkan satu sama lain. Dan kamu mesti faham ya, satu Abu Dawud mesti faham, bila khalifah dilantik, yang tiga-tiga ini contohnya Abu Bakar. Bila Abu Bakar dilantik, yang ketiga-tiga ini
Tidak ada sumbangan apa-apa ya, tidak tolong apa-apa. Dorang tetap tolong Abu Bakar, dorang tetap tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dorang tetap tolong. Tapi bila Khalifah Abu Bakar turun dan naik pula Khalifah yang kedua, Saidina Umar, yang ketiga Utsman dan juga Saidina Ali ini akan membantu. Mereka akan membantu daripada bawah. Bukan dibiarkan sendiri-sendiri, tidak. Mereka akan bantu juga pemerintahan negara itu daripada bawah. Baik, kita lihat sumbangan Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sumbangannya. Kita bahagikan sumbangan itu kepada politik dan juga kepada agama. Ada juga dari segi sosial, ada ekonomi, ada ketenteraan, dan ada juga dari segi agama. Banyak. Dia setiap khalifah ni dia ada berbeza-beza lah sumbangannya. Ikut kepada kemampuan dan juga kepada kepakaran masing-masing. Okay? Kita lihat Umar Al-Khattab. Kita lihat yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Saya harap setakat ini boleh faham ya. Abu Bakar As-Siddiq sumbangan dari segi politik meneruskan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur, Byzantine. Maksudnya dia mengetuai bahagian pentadbiran. Dari segi pentadbirannya dia teruskan begitu, cita-cita Rasulullah. Yang kedua, sumbangannya dari segi agama, memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan yang murtad dan nabi palsu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah membentuk 11 pasukan anggota angkatan perang untuk menghadapi kaum murtad yang memberontak di serata pelosok tanah Arab. Selepas kewafatan Rasulullah, ini ceritanya begini. Lepas kewafatan Rasulullah, dilantiklah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Maka selepas pelantikan Sayyidina Abu Bakar, orang-orang Arab yang berada di kawasan situ makin pula ekstrim. Ada yang sudah tidak mau bayar zakat, ada sudah yang tidak mau jadi agama Islam, keluar daripada agama Islam. Ada pula yang mengaku dia adalah nabi pengganti kepada Rasulullah. Ada. Sampainya jadi begitu. Jadi orang ini menjadi ekstrim. Bila orang menjadi ekstrim, kedudukan agama Islam menjadi terancam. Mau menghapuskan agama Islam. Mereka tidak mau bayar zakat, mereka keluar daripada Islam, dan mereka menjadi nabi palsu. Ada yang menjadi nabi palsu. Jadi, apakah perang yang diisytiharkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini untuk memerangi diorang ini? Namanya perang Riddah. Ingat, perang Riddah. Untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, tidak mau stay dalam Islam, mau keluar daripada Islam, mau murtad, dan juga memerangi nabi-nabi palsu. Okey. Yang kedua sumbangannya dalam Islam, setelah tamat perang Yamamah, banyak tentera Islam mati syahid, termasuklah para penghafaz Al-Quran. Atas nasihat Sayyidina Umar Al-Khattab, tengok. Kan macam saya bilang tadi, bila satu orang ini menjadi khalifah kedua, ketiga, keempat ini, dia orang tak akan diam-diam, dia orang tak akan biarlah Abu Bakar saja yang buat kerja kita nantilah. Enggak. Bila Abu Bakar menjadi ketua, yang Umar, Utsman dan Ali ini akan menjadi pembantu mereka. Mereka membantu. Atas nasihat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah mengarahkan Zaid bin Sabit supaya mengetuai usaha menghimpunkan Al-Quran yang tertulis pada batu, kulit haiwan, daun, dan hafazan para hafiz. Salinan ayat Al-Quran yang dihimpunkan itu kemudian disimpan oleh Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Hafsah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Ketika perang Yamamah, biasanya yang menjadi tentera-tentera perang ini adalah orang sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran, yang kuat hafalannya. Jadi bila perang Yamamah ni, ramai para hafiz, yang para tentera yang hafal Al-Quran ini meninggal dunia.
meninggal dunia. Diorang macam mana hafal Quran? Bukannya diorang buka Al-Quran satu lembar lepas diorang baca, diorang hafal. Enggak. Cara diorang hafal Al-Quran, Rasulullah baca, diorang ikut, diorang hafal. Rasulullah baca, diorang ikut, diorang hafal. Enggak ada tulis, enggak ada diorang tengok rujukan apa enggak. Kalau Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim, diorang pun Bismillahirrahmanirrahim. Selepas bismillah apa? Alhamdulillahirabbil. Diorang pun akan hafal. Diorang akan ikut urutannya tuh. Jadi diorang semua ingat. Diorang semua ingat. Enggak ada Quran lagi waktu itu, enggak ada lagi ditulis-tulis Al-Quran ini, enggak ada. Semuanya berada di dalam ingatan diorang. Jadi, bila diorang ini sudah syahid, Sayyidina Abu Bakar ni risau. Risau takut nanti Al-Quran ini jadi pupus. Nanti Quran jadi hilang. Sebab tidak ramai orang akan hafal. Jadi disuruh Zaid bin Sabit ini untuk jadi ketua, pergi cari siapa-siapa yang ada tulis sahabat-sahabat yang ada tulis Al-Quran ini di batu kah, di kulit haiwan kah, di kulit-kulit kayu kah, di daun-daun kah. Lepas tu cari lagi siapa-siapa yang hafal Al-Quran direct daripada Rasulullah untuk datang dihimpunkan di depan Abu Bakar As-Siddiq untuk Abu Bakar jaga. Bukan setakat Abu Bakar jaga Al-Quran ini, tetapi Sayyidina Umar juga menjaga, Sayyidina Utsman juga menjaga. Sayyidina Ali belum ya waktu itu. Sayyidina Ali dia masih kecil lagi. Dia masih kecil, jadi tidak terlibat dalam ini. Dan yang terakhir yang menjaganya adalah Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sumbangannya Abu Bakar. Sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab, kita tengok dari segi politiknya. Umar menubuhkan majlis syura. Dulu pun Rasulullah pun buat juga majlis syura. Cuma sekarang ini diwajibkan, diwujudkan dalam pemerintahan. Apa-apa hal mesti ada syura, mesti berbincang. Ada dia punya anggota lah, kira macam kalau kita sekarang ni ada anggota kabinetnya. Majlis syura. Yang kedua, membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan ditadbir oleh governor. Dipecah-pecahkan setiap negeri ada daerah-daerah kecilnya, ada dia punya tempat-tempat mukimnya beberapa tempat dan mesti ada dia punya ketua iaitu governor. Dan yang ketiga, menubuhkan jabatan tentera, jabatan polis, jabatan percukaian dan jabatan perbendaharaan negara. Okay. Bila Saidina Umar menjadi ketua, Saidina Umar ini keadaan pada zaman itu sudah seperti macam agak maju sedikit. Jadi diwujudkan jabatan-jabatan ini untuk melengkapkan sistem pentadbiran negara dan juga membantu untuk memimpin negara. Dari segi aspek sosial, Saidina Umar dia menetapkan wang sara hidup kepada rakyat berdasarkan keutamaan dan perjuangan mereka mengasaskan takwim Islam. Yang pertama adalah bagi wang sara hidup kepada rakyat ikut kepada apa yang dia buat. Kalau dia ni wang sara hidup ini untuk kalau macam yang contoh kerja di pasar, untuk penjual ini dia punya sekian, dia punya wang sara hidupnya yang dibagi. Kalau kerja ini dia punya ni. Begitu. Lepas yang kedua, Saidina Umar mengasaskan takwim Islam. Itu yang ada Muharram, Safar, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Lepas tu Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu yang ada begitu. Itu sebab adalah Saidina Umar yang mengasaskannya. Yang ketiga adalah memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Itulah makin maju dia punya pemerintahan kan, ada dia punya struktur pentadbiran yang lengkap. Dari segi ekonomi, menubuhkan Baitul Mal. Yang kedua, memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jizyah dan juga kharaj. Yang ketiga adalah membina terusan dan tali air untuk mengairi kawasan pertanian. Bila orang-orang Arab
mula aktif dalam bercucuk tanam, Saidina Umar dia akan buat sistem saliran. Dia akan memperbaiki sistem saliran supaya air-air daripada laut boleh mengalir ke kawasan pertanian yang digunakan oleh rakyat-rakyat di tanah Arab dan juga negeri-negeri yang lain. Baik, dari segi ketenteraan, Saidina Umar mengemaskini angkatan tentera. Mengemaskini maksudnya sentiasa ada dia punya penambahbaikan lah dari segi latihan, dari segi penglibatan dalam penjagaan kedaulatan negara. Yang kedua, memberi gaji kepada governor dan tentera yang berjuang. Ada allowance, ada gaji diberikan. Itu sumbangannya. Baik, itu sumbangan daripada khalifah yang kedua, Umar Al-Khattab. Sekarang kita tengok pula sumbangan khalifah yang ketiga, iaitu Utsman bin Affan. Yang pertama, dari segi sosialnya, Saidina Utsman berusaha meningkatkan pendapatan rakyat dengan memberi peluang pekerjaan. Setiap khalifah ni, makin bertukar khalifah, makin maju tamadun itu. Tamadun itu maju, bukan makin maju orang disebabkan khalifah ni, enggak. Maksudnya makin majulah kehidupan orang, kehidupan rakyat pada waktu itu. Jadi khalifah-khalifah ini membuat pembaharuan, membuat penambahan berdasarkan kemajuan dan juga pembangunan tamadun itu. Okay. Ini tadi sosial, apa Saidina Utsman buat, meningkatkan pendapatan rakyat. Dari segi apa? Dia memberikan peluang pekerjaan. Dari segi politik pula, memperkenalkan sistem protokol dalam pentadbiran. Kalau sebelum-sebelum ni suka-sukamu saja mau pergi berjumpa dengan berurusan itu, berurusan ini enggak. Saidina Utsman dia menetapkan prosedur ya. Kalau contoh ya, ini bukanlah terjadi pada zaman Saidina Utsman, contohlah kita sekarang kan. Kalau kita mau buat IC mesti bawa sijil lahir. Kalau kamu ingat dululah bikin IC mesti bawa sijil lahir. Orang yang mau buat IC itu mestilah sudah berumur 12 tahun. Itu dia punya prosedurnya, protokolnya. Okey? Seterusnya, mengukuhkan peranan Baitul Mal untuk membiayai pembangunan negara. Okay. Dari segi ketenteraan pula, Utsman bin Affan mengukuhkan pertahanan negara dengan membina angkatan tentera laut bagi membasmi pemberontakan dan penaklukan. Saidina Umar sudah ada tentera, sudah ada penubuhan jabatan tentera, anggota tentera. Tapi bila Saidina Utsman mengambil alih jawatan khalifah itu selepas kewafatan kemangkatan Saidina Umar, ditambah lagi. Saidina Utsman tambah lagi anggota tentera ini. Dulu wujudnya di darat saja, sekarang tambah lagi di laut supaya lautan, sempadan-sempadan laut menjadi aman. Dari segi agama pula, Saidina Utsman membentuk jawatan kuasa untuk menyalin semula ayat Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Utsmani. Kalau kita baca Al-Quran sekarang ini, kebanyakannya tulisan-tulisan itu adalah semuanya mengikut kepada Mushaf Utsmani, menggunakan rasam Utsmani. Ini zaman Saidina Utsman start sudah orang tulis balik, salin balik ayat Al-Quran. Panggil, lantik beberapa orang, ada beberapa orang sahabat yang pandai menulis, dilantik mereka ini jadi tukang tulis. Dan tadi kan waktu Abu Bakar kan dikumpul orang-orang yang menghafal Quran daripada kulit kayu, yang tulis di kulit kayu, di batu apa semua kan. Di orang inilah salin balik. Sambil orang baca, sambil orang salin balik. Itu yang sekarang kita pakai mushafnya, sampai sekarang masih ada yang terjaga sampai sekarang, yaitu Mushaf Utsmani. Yang kedua, memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat dan mengambil zakat berdasarkan nilai mata wang. Okay. Dulu azan satu kali sejak hari Jumaat, waktu solat Jumaat. Sekarang selepas azan pertama, azan masuk waktu. Azan yang kedua selepas khatib sudah bagi salam di atas mimbar kan. Itu azan yang kedua. Ini diperkenalkan oleh Saidina Utsman. Okay. Lepas tu mesti bayar zakat ikut nilai mata wang. Yang ketiga adalah membeli tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi.
Itu sumbangannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pula, dari segi sosialnya, Sayyidina Ali berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Yang dari segi ketenteraan, membina markas tentera di Parsi dan di sempadan Syria. Dan yang terakhir, meneruskan kutipan jizyah. Maksudnya apa? Bila sudah berada pada zaman Sayyidina Utsman, pentadbiran stabil, maju, tamadunnya makin bagus. Jadi tidak ada apa-apa lagi yang diperlukan pada waktu itu. Jadi bila Sayyidina Ali ini naik jadi khalifah, dia tidak ubah yang sudah dibuat dulu. Sebab sudah bagus kan, buat apa mau diubah? Tidak buang. Dia teruskan dan dia cuma mengemaskini dan juga mempertahankan sejak dia punya perkara yang sudah dilakukan oleh khalifah-khalifah yang sebelum ini. Baik, itulah sahaja untuk keunggulan kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Saya harap kamu faham dan kamu bolehlah membuat perbezaan. Okey, Saidina Umar orang dia begini, Saidina Umar orangnya begini, Saidina Abu Bakar orangnya begini, Utsman begini, Ali begini. Dulu kita tahu Abu Bakar, Utsman, Ali dengan Utsman kan. Tapi kan kita kan tidak tahu secara lebih mendalam lagi. Tapi bila kita sudah belajar ini, saya harap belajar tingkatan 1 Abu Daud ada kefahaman itu. Walaupun tidak faham semua, tidak apa, tapi ada serba sedikit kefahaman itu berkaitan dengan keempat Khulafa Ar-Rasyidin yang kita belajar pada hari ini. Jadi, tolong buat latihan penilaian untuk tajuk ini. Yang pertama, bina jadual riwayat hidup keempat Khalifah Ar-Rasyidin yang mengandungi nama penuh, tarikh, tempat lahir, gelaran dan jawatan dan sifat pribadi. Okey? Yang kedua, jelaskan 2 sumbangan setiap Khulafa Ar-Rasyidin. Ini pun boleh juga buat jadual. Abu Bakar, apa sumbangannya 2. Umar, apa sumbangannya 2. Okey, begitu. Sampailah Ali. Yang ketiga, jelaskan 3 pengajaran yang dapat diambil daripada kisah Khulafa Ar-Rasyidin. Ini tak payahlah. Nombor 3 tidak perlu buat sebab banyak sudah kerja kamu 2 yang di atas kan. Yang keempat, para Khulafa Ar-Rasyidin mempunyai sifat keberanian dan kesabaran yang amat tinggi. Bagaimanakah anda dapat mencontohi sifat tersebut untuk menjadi murid yang cemerlang di dunia dan akhirat? Okey, ini buat. Ini kamu bagi pendapat kamu ya. Jadi soalan untuk tajuk ini, soalan nomor 1, soalan nomor 2, soalan nomor 4. Nomor 3 tidak payah buat. Okey, saya harap kamu boleh faham tajuk ini. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Selamat menjalankan tugas dan nanti baru hantar ya, baru submit kerja kamu ya. Okey, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.